Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Pengajian hari ini adalah berkaitan dengan muqaddimah bahasa Arab. Intro bahasa Arab. Intro bahasa Arab. Bahasa Arab terbagi kepada dua, iaitu bahasa Fusha, bahasa Arab Fusha, dan juga bahasa Arab Ammiyah. Bahasa Arab Ammiyah. Bahasa Fusha ni apa? Bahasa Fusha merupakan bahasa standard ataupun bahasa buku ataupun bahasa baku. Fusha. Al-Quran merupakan bahasa Fusha. Al-Quran bahasa Fusha. Hadis pun bahasa Fusha. Perbualan harian Rasulullah dan para sahabat juga adalah Fusha. Bahasa surat khabar, berita, buku-buku kan, semuanya bahasa Fusha. Bahasa yang diajarkan di sekolah, di universiti merupakan juga bahasa Fusha. Semua Fusha. Semua adalah berkisar dengan menggunakan bahasa Fusha. Fusha ni maksud dia, asal perkataannya adalah fasha fasih. Kalau Fusha maksudnya paling fasih. Fusha, Al-Fusha. Kemudian bahasa Arab Amiyah merupakan bahasa dialek, bahasa tempatan ataupun bahasa pasar. Bahasa logat. Dekat sini saya pilih tiga sahaja bahasa Amiyah, iaitu Amiyah Misriyah, Amiyah Syamiyah dengan Amiyah Khalijiyah. Amiyah Khalijiyah. Okey. Mula-mula saya abang dulu apa kat negara-negara ni. Okey. Logat yang paling famous adalah Mesir. Logat paling famous adalah Mesir. Okey. Sebab zaman dahulu kalau kita kata Arab yang kaya adalah Arab Mesir. Sekarang Arab yang kaya adalah Arab apa? Dubai, Qatar, Doha, Kuwait apa semua itulah. Okey. Logat daripada situlah bahasa Mesir menjadi bahasa yang famous. Daripada situlah Mesir menjadi bahasa yang logat Mesir menjadi logat yang famous. Kemudian Syam. Syam ni dia bukannya nama negara, dia merupakan nama tempat. Macam kita kat Malaysia Nusantara lah. Nusantara ada Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia. Syam juga ada 4 negara, iaitu Palestin, Filastino, Palestin, Urdunu, Jordan, Lubnan, Suria, Syria. Dan nama-nama Palestin ni berasal daripada Filistin, satu bangsa yang tinggal dekat Palestin sebelum datangnya Bani Israel dengan Nabi Yusha AS. Kemudian Urdun berasal daripada bahasa Ibrani, iaitu Yarden. Begitu juga Lubnan berasal daripada perkataan bahasa Ibrani juga, Lebanon. Suria daripada perkataan bahasa Syriani, Suria. So semua ni bukannya Palestin, Jordan, Lubnan, Syria bukannya bahasa Arab, dia merupakan bahasa Ajam, sama ada bahasa Ibrani ataupun bahasa Syriani. Okey. Bahasa Khaliji bermaksud teluk. Khalij bermaksud teluk. Itu negara Kuwait, negara Iraq kan. Okey. Bahasa Fusha, contoh bahasa Fusha adalah apa khabar. Apa khabar adalah kaifa haluk. Kaifa haluk. Saya sukunkan kaf ni pemudah cara. Sebab kalau kata tanya lelaki kaifa haluka, kalau tanya perempuan kaifa haluki. Tapi saya sukunkannya, so kaifa haluk boleh guna untuk lelaki dan juga untuk perempuan. Apa khabar? Kaifa haluk. Kaifa haluk. Apa khabar dalam bahasa Amiyah? Apa khabar dalam bahasa Mesir adalah Izayyak. Izayyak. Apa khabar dalam bahasa Mesir adalah Izayyak. Apa khabar dalam bahasa Syam adalah Shubidak. Shubidak. Ni secara khususnya merupakan bahasa Syria. Bahasa Syria. Shubidak. Shu ni apa? Bidak ni macam keadaan lah. Bidak keadaan kamu. Shubidak. Sebab mereka kalau orang Syria ni nak tanya apa nama, mereka akan kata Shu Ismak. Shu Ismak.
Jadi apa khabar? Shu bidak. Bahasa Khaliji, apa khabar? Saya ambil logat Iraq lah. Apa khabar adalah shlonak. 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 Kemudian, kita masuk dalam daily phrases lah. Perbualan harian. Kita ambil dalam perbualan harian. Hello, salam sejahtera kan. Hello, salam sejahtera. Sebagai seorang yang Muslim, kita akan menggunakan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Contohnya Ali mengatakan Assalamualaikum, Zaid menjawab Waalaikumsalam. Kemudian barulah kita kata marhaban. Ali kata marhaban, Zaid pun kata marhaban. Maknanya sama. Hello ataupun salam sejahtera, selamat sejahtera. Tapi kalau kita jumpa orang Arab yang non-Muslim, contohnya Kristian, kan? Macam orang Qibti, orang Kristian dekat Lubnan, kita akan kata marhaban. So, mereka akan jawab marhaban juga. Kita tak perlu nak ucap Assalamualaikum, Waalaikumsalam. So, marhaban ni boleh digunakan untuk orang Islam dan juga non-Muslim. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Contohnya, Ali mengatakan Ma'assalamah, itu selamat tinggal ni. Mereka nak berpisah dah, nak balik rumah dah. Ali mengatakan Ma'assalamah. Zaid perlu mengucapkan wa ilal liqa. Zaid tidak boleh mengucapkan ma'assalamah seperti Ali. Zaid mesti mengucapkan wa ilal liqa. Ma'assalamah, selamat tinggal. Wa ilal liqa bermaksud jumpa lagi. Wa ilal liqa itu jumpa lagi merupakan jawab kepada ma'assalamah. Kemudian apa khabar? Kita ambil fusha, kita tidak ambil amiyah. Ali mengucapkan kaifa haluk kepada Zaid. Apa khabar? Zaid akan menjawab bi khair, khabar baik, bi khair. Tapi seeloknya kita sebagai Muslim jawab dengan 4 perkataan. Alhamdulillah ana bi khair. 4 perkataan. Alhamdulillah ana bi khair. Contohnya Zaid mengucapkan apa khabar? Contohnya Alia ni kakak dia. Kaifa haluk? Alia pun akan mengucapkan Alhamdulillah ana bi khair. So kaifa haluk bi khair boleh digunakan untuk lelaki dan juga perempuan. Apa nama kamu? Mas Muka. Ni saya tulis ni. Mas Muka. Selalunya orang akan sebut Ma Ismuka. Ma Ismuk. Salah lah. Salah. Bukan Ma Ismuk. Masmuk. Sebab di sini ada hamzah wasal. InsyaAllah kita akan cover apa itu hamzah wasal, hamzah qata'. Disebabkan ada hamzah wasal, kita mesti sebut masmuk. Apa nama? Contohnya Ali bertanya kepada seorang lelaki, Masmuk. Contohnya orang tu bernama Zaid, dia akan mengatakan Ismi Zaid. Ataupun Zaid bertanya kepada seorang perempuan, apakah nama kamu? Masmuk juga, Masmuk kak. So perempuan tu nama Alia, dia akan mengatakan Ismi Alia. So Masmuk dan Ismi juga boleh digunakan oleh lelaki dan perempuan, dan boleh digunakan juga untuk lelaki dan perempuan. Tak ada masalah apa. Dua-dua boleh guna. Macam kaifa haluk, alhamdulillah ana bi khair. Kemudian selamat datang. Ahlan wa sahlan. Diucapkan oleh tuan rumah. So Ali adalah tuan rumah, dia akan mengucapkan ahlan wa sahlan. Tetamu dan Zaid, ahlan bik, mengucapkan ahlan bik. Diucapkan oleh tetamu. Contohnya tetamu tadi perempuan, Alia pun juga menggunakan ahlan bik. Sekiranya Alia merupakan tuan rumah,
ahlan wa sahlan, tetamu mesti jawab juga ahlan bik. So tak ada masalah apa. Boleh guna dua-dua. Kebanyakan phrases, frasa-frasa ucapan ni boleh digunakan oleh lelaki dan perempuan. Tak ada masalah apa. Okey, dekat sini silakan. Di sini tuan rumah adalah Ali lah. Tuan rumah adalah Ali. Dia nak mengatakan silakan kepada Zaid sahaja, ataupun Alia sahaja, ataupun Zaid dan Alia, kedua-duanya kan. Ali mengatakan silakan kepada Zaid, ditujukan kepada tetamu lelaki. So Ali mesti mengatakan tafaddal. 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 Lam ni mesti sukun. Kemudian Ali akan mengatakan silakan, ditujukan kepada tetamu perempuan. Tetamu perempuan sini Alia. So tafaddali. 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 Sekiranya Ali nak tujukan silakan kepada Zaid dan Alia, ditujukan kepada ramai tetamu, tafaddalu. Okey. Kalau dua orang boleh saja nak kata tafaddala. Boleh saja sebab dua orang kan, Zaid dan Ali, tapi guna tafaddalu lah. Tafaddalu. Tafaddalu juga digunakan untuk ramai tetamu, sama ada lelaki sahaja ataupun lelaki bercampur dengan perempuan. Contohnya ada 100 orang. Ada 100 orang, 99 antaranya adalah perempuan, seorang saja lelaki. Still tafaddalu. Dia ada satu lagi yang rare lah, macam tafaddala tadi untuk dua orang, tak kira dua orang lelaki, dua orang perempuan, ataupun seorang lelaki, seorang perempuan. Dia ada satu lagi, tafaddalna. Yang ni untuk sekiranya tetamu tu semuanya perempuan. Tapi kalau kita guna tafaddalu pun tidak ada salahnya, sebab tafaddalu ni boleh juga digunakan untuk Zaid seorang ataupun Alia seorang. Sebab dalam bahasa Arab, kalau kita menggunakan tafaddalu, sedangkan kita tahu ucapan tu untuk semua lelaki ataupun ramai lelaki dan ramai perempuan, bila kita guna tafaddalu, dia merupakan kita panggil plural of respects. Kata jamak penghormatan, plural penghormatan. Contohnya kita kata kat Zaid seorang saja, boleh je tafaddalu. Kita tak guna tafaddal, kita guna tafaddalu. Itu menunjukkan bahawa kita mentazimkan, itu menghormati Zaid. Dan kita boleh guna juga untuk Alia seorang. Tak guna tafaddali, guna tafaddalu. Kita mentazim dan memuliakan Alia. So tafaddalu merupakan lesen besar lah. Lesen besar. Okey. Terima kasih. Terima kasih dalam bahasa Arab asalnya syukran laka. Syukran laka. Tapi secara ghalibnya lah, selalunya laka ni tidak disebut. Memadailah sekadar syukran sahaja. Laka kita buang. Laka ke laki ke lak ke kita buang. Memadai sekadar syukran. Okey. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak adalah syukran jazilan. Syukran jazilan. Setengah orang dia nak buh kasiran. Kasiran mesti duduk di belakang. Tak pernah lagi lah saya dengar syukran kasiran jazilan. Tak pernah lagi saya dengar. Yang saya pernah dengar adalah syukran jazilan, kasiran. Kasiran berada di belakang. Terima kasih banyak. Jazilan pun okey dah lah. Okey, kemudian sama-sama. Okey, sama-sama. Dia ada dua ucapan, afwan dan juga la syukran ala wajib. Okey. Contohnya Zaid ni dia tolong Ali. Ali kan. So Ali ucap syukran ataupun syukran jazilan. Secara umumnya sama-sama adalah afwan. Yang saya bubuh warna biru ni. Secara umumnya sama-sama you are welcome adalah afwan. Afwan ni dia punya asal perkataan dia adalah afun, yang bermaksud maaf.
yang bermaksud maaf. Yang bermaksud maaf. Kita tertanya pasal apa, kenapa? Kan? Perkataan afwan, iaitu maaf, digunakan untuk afwan. Tambah fathatain kemudian alif. Seolah-olah macam ni cerita dia. Ali mengucapkan terima kasih kepada Zaid. Kemudian Zaid mengatakan afwan. Seolah-olah Zaid ini merendah diri. Dia mengatakan, minta maaf wahai Ali. Tidak perlu berterima kasih kepada saya. Saya tolong kamu tak tahu mana pun. Zaid merendah diri dengan mengatakan sama-sama sebagai afwan, minta maaf. Minta maaf Ali, saya tolong tak tahu mana pun. Okey. Ataupun macam ni lah. Minta maaf Ali, kamu tak perlu berterima kasih kat saya. Ini menunjukkan bahawa Zaid adalah seorang yang merendah diri. Okey. Ini secara umumnya. Secara umumnya maksudnya apa? Orang tolong kita, kan? Orang bagi duit, orang bagi hadiah, orang jamu, orang belanja makan, orang puji. So, guna afwan. Secara umumnya. Secara khususnya ketika menolong orang, ni ketika tolong orang lah. Secara khususnya Zaid sudah menolong Ali. Ali mengucapkan syukran jazilan kepada Zaid. So Zaid akan boleh mengatakan la syukra ala wajib. La syukra ala wajib. La syukra ala wajib. Bukan la syukran, sebab tidak ada alif kat sini. So bukan la syukran, la syukra ala wajib. La syukra ala wajib. Untuk menunjukkan lebih lagi merendah diri, ketika Zaid menolong Ali, Ali mengucapkan syukran ataupun syukran jazilan. Lebih tawaduk lagi, Zaid menggunakan la syukran ala wajib. Maksud la syukran ala wajib, tidak ada terima kasih ke atas perkara-perkara yang wajib. Tolong orang lah. Kalau Zaid kata afwan tu okey lah, merendah diri. Tapi kalau ketika menolong orang, kalau ketika Zaid ni tolong Ali tadi, kalau Zaid mengucapkan sama-sama dengan ucapan la syukran ala wajib, tu menunjukkan Zaid lebih tawaduk dan merendah diri. Di Mesir selalunya akan, kalau orang tolong tu, orang yang menolong, dia nak ucap sama-sama, dia akan kata la syukran ala wajib lah. Ni lebih polite, lebih honorific. Lebih honorific. Okey, ya Allah. Di Mesir ya Allah boleh je kata, nak kata ya Allah boleh je, nak kata subhanallah, astaghfirullah, masya-Allah boleh belaka. Tapi digunakan juga ya salam. Ya salam. Kita sedia maklum bahawa salam, iaitu assalam, merupakan 99, salah satu daripada 99 nama Allah Asmaul Husna. Ya salam bermaksud wahai yang maha menyelamatkan. Kan? So ya salam ni, ya salam digunakan ketika terkejut. Terpegun, terpesona. Senang kata terkejut lah. Digunakan ketika situasi kita terkejut. Terkejut. Saya tulis terkejut. Sama ada situasi itu adalah positif ataupun negatif. Positif tu elok lah, kan? Kalau negatif tu yang tak elok. Contoh yang positif, contohnya kita tengok rumah kawan tu, kita tak kenal pun, besar kan. Ataupun kawan kita beli rumah besar, beli kereta besar, ataupun kawan kita lulus dengan cemerlang dalam exam ataupun dalam pertandingan apa saja, kan? Ataupun kawan kita beli baju baru, kita kata ya salam, ya salam. Kita seolah macam kita berdoa untuk Allah, berdoa kepada Allah untuk kawan kita ataupun untuk orang kita tak kenal, rumah besar tadi. Macam ni, contohnya macam ni, wahai Allah yang maha menyelamatkan, selamatkanlah nikmat yang ada pada dirinya. Elakkan nikmat yang ada pada dirinya, itu rumah besar, kejayaan, apa-apa tadi tu kan. Elakkan elakkan musibah-musibah pada kejayaan-kejayaannya. Ya salam, selamatkanlah kejayaan-kejayaan orang ni daripada segala musibah yang menghancurkan kejayaan-kejayaan dia ataupun nikmat dia tadi. Ya salam. Yang tu yang positif. Yang negatif, contoh kita melihat kemalangan jalan raya, tanah runtuh, banjir, kebakaran, kita kata ya salam, ya salam. Soalan macam inilah kita mendoakan, wahai Allah yang maha menyelamatkan, selamatkanlah nyawa dan harta benda yang sedang
ditimpa oleh musibah tadi tu. So boleh digunakan untuk benda terkejut yang positif dan boleh digunakan untuk benda terkejut yang negatif. Kemudian tiada masalah. Tiada masalah, la muskilah. La muskilah. Saya lebih recommended la muskilah. Guna la. Setengah orang dia akan menggunakan laisal muskilah. Laisal muskilah ataupun laisat muskilah. Laisat muskilah untuk yang muannas iaitu feminin. Selalunya laisa muskilah lah. Bila sebut laisa muskilah, bila sebut laisa muskilah, ni saya panjang sikit. Okey, laisa ni saja, laisa. Dia bermaksud it wasn't. It wasn't. It wasn't. Kita sedia maklum bahawa it wasn't bermaksud past tense. Bila kita kata laisa muskilah, yang tadi itu bukannya masalah. Tapi yang nak jadi nanti masalah. Jadi tak maulah macam tu. Contohnya kita bagi tumpah ayak kan, tumpah ayak. Kalau kawan tu kata laisa muskilah, soalan macam dia kata, tadi tu tumpah ayak tu tak ada masalah. Tapi ke depan buat lagi kedua, kali-kali yang seterusnya, masalah. Di dulu tu. Jadi laisa muskilah dia menafikan sesuatu itu adalah masalah di masa yang lepas. Jadi tak recommend lah ni. Tak recommend. Saya lebih suka menggunakan la muskilah. La muskilah. La muskilah. Bila guna la muskilah, dia menafikan bahawa perkara yang terjadi itu kesilapan itu adalah sebagai masalah. Dia menafikan permasalahan ini pada masa yang lepas, pada masa yang sekarang dan juga pada masa yang akan datang. Contohnya kita bagi tumpah ayak, bagi tumpah air kan. Lepas tu orang tu kata la muskilah. Sejuk dengar. Bila orang tu kata la muskilah, dia bermaksud yang dulu pun bukan masalah, yang sekarang pun bukan masalah. Ke depan nanti di masa depan kalau tumpah lagi beberapa kali, banyak kali pun tidak ada masalah. Dia macam la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kita menafikan bahawa adanya Tuhan pada masa yang lepas, pada masa yang sekarang dan juga pada masa yang akan datang. Tidak ada Tuhan selain Allah di masa yang lepas, masa yang sekarang dan masa yang akan datang. Kita menafikan untuk 3 masa ni. Past, present and future. La muskilah. Macam la ilaha illallah. Okey, maafkan saya. Maafkan saya di sini adalah ketika kita membuat kesalahan lah. Macam sini excuse me, dia bukan minta maaf buat salah. Dia lebih kepada nak tanya tempat, nak mencelah tanpa sikit kita masuk. Maafkan saya. Sekiranya lelaki berbuat salah, diucapkan oleh lelaki. Itu sini contohnya Ali lah. Ali akan kata ana asif. Ana asif. Ana asif. Sebaliknya ana asifah diucapkan oleh perempuan. Okey. Di sini lelaki dia buat salah. Ali buat salah. Ana asif. Tapi seorang ibu, contohnya Ali ni, kali ni Ali ni bukan orang dewasa. Ali ni anak kepada makcik ni. Ali pergi ke kedai bersama mak dia lah. So Ali ni bagi jatuh barang dekat kedai tu. Ali yang bersalah, tapi mak Ali ni akan mengatakan ana asifah. Iaitu mak yang perempuan ni meminta maaf kepada tuan kedai bagi pihak anaknya Ali yang lelaki tadi. Ana asifah. Jadi ana asif ataupun asif, seeloknya ana asif lah diucapkan oleh lelaki, ana asifah diucapkan oleh perempuan. Okey. Excuse me. Okey, excuse me dia ada 2. Lau samaht. Lau samaht. Saya letakkan warna biru. Lau samaht dan ismahli.
kedua-duanya adalah fusha, bukan amiyah, fusha. 100% fusha. Tapi yang ismahli ni adalah not recommended. Not recommended. Tidak dia recommend lah. Pasal apa? Di mana? Di negara Arab, khasnya Mesir. Sebab dia lembut sangat. Lembut sangat. Kalau lau samah adalah highly recommended. Sebab dia ada ha, lepas tu dia ada break. Lau samah. Lau samah. Lau samah. Lau samah dia boleh digunakan untuk lelaki dan perempuan. Asalnya lau samah ta kalau kita kata excuse me nak mencelah kepada seorang lelaki, ataupun lau samahti ketika kita nak mencelah dan nak bertanya kepada seorang perempuan. Tapi saya pemudah carakan lau samaht. Ta tu adalah berbaris sukun. Lau samaht. Okey, kalau tuan-tuan dan perempuan pi Mesir, better dan the bestest guna lau samaht. Sebab bila tuan-tuan dan perempuan guna lau samaht, dia akan lebih menarik attention. Lebih menarik attention orang. Kalau tuan-tuan kata ismahli, orang kat Mesir macam malas nak bagi perhatian sangat. Tapi kalau lau samaht, dia lesen besar. Dia lesen besar, orang akan bagi perhatian kat kita. Perhatian lebih. Okay. So, excuse me ni, lau samaht, digunakan untuk mencelah, nak tanya jalan, nak tanya sesuatu, nak minta pen, nak apa-apa sajalah. Excuse me untuk mencelah. Okay. Sabahal khair dan sabahal nur. Ali mengucapkan sabahal khair kepada Zaid. Zaid akan menjawab sabahal nur. Zaid tidak boleh, ni Zaid ni tidak boleh ucap sabahal khair macam Ali. Dia pelik. Itu adalah ucapan yang salah. Sebaliknya kalau Zaid yang ucap sabahal khair, Ali kena jawab sabahal nur lah. Tapi kat sini Ali yang jawab sabahal khair. So Zaid akan jawab sabahal nur. Boleh juga dibaca dengan sabahul khair, sabahun nur. Boleh. Tetapi aktsaru istikhdamat, yang paling banyak orang guna adalah dengan baris fathah. Baris fathah. Selamat pagi. Selamat pagi. Sabahal khair, sabahan nur. Kemudian selamat petang. Petang dalam budaya Arab bermula daripada 12.30 hari sampai 11.59 malam. 12.30 hari sampai 11.59 malam. Arab dia ada pagi dan petang sahaja. Okey. Ali mengucapkan masa al-khair. Zaid akan menjawab masa an-nur. Macam misalnya, Zaid tidak boleh menjawab ucapan masa al-khair dengan masa al-khair. Zaid mesti jawab ucapan masa al-khair dengan masa an-nur. Macam sabah al-khair tadi. Dan masa al-khair, masa an-nur macam sabah al-khair, sabah an-nur boleh dibaca dengan dhammah. Masaul khair, masaun nur. Akan tetapi aktsaru istikhdamat adalah dengan baris fathah. Baris fathah. Arab kan, contohnya dia ada morning dan evening saja. Tuan-tuan tak boleh ucap zuhrul khair, zuhrul khair, kan? Lepas tu jawab balik zuhrun nur. Ni tak ada dalam bahasa Arab. Memang tak ada. Dia ada masa al-khair dengan masa an-nur saja. Masa al-khair dengan masa an-nur. Morning and evening. Okey, ketika tuan-tuan dan perempuan nak tidur dah, ucapkanlah selamat malam. Ketika mahu tidur, lailatan sa'idatan. Lailatan sa'idatan. Lailatan sa'idatan. Ataupun kita waqafkan pada tak, kedua-dua tak marbutah. Lailah sa'idah. Lailah sa'idah. Lailah sa'idah. Dia macam English lah. Good night ataupun sweet dreams. Lailah sa'idah. Okey. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru dalam bahasa Arab adalah kullu amin wa antum bi khair. Dia macam ucapan yang doa. Maksudnya telah datang. Kullu ni maksudnya setiap. Am maksudnya tahun. Wa ni dan. Ni wa ni saja. Dan antum ni adalah kamu semua. Bi ni dengan khair ni dengan kebaikan. Setiap tahun dan kamu semua dalam kebaikan. Maksudnya ada satu perkataan yang dibuang dekat sini. Ja'a kullu amin wa antum bi khair. Ja'a telah datang. Telah datang setiap tahun dan kamu semua dalam keadaan dalam kebaikan.
Tapi orang Arab hazaf, dia delete, dia buang. Kullu amin wa antum bi khair. 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 Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Arab tak pernah kata sanah jadidah sa'idah. Tak pernah dengar lagi. Kullu amin wa antum bi khair adalah fusha, bukannya amiyah. Okey, selamat hari jadi. Aid. Aid. Bukannya aid. Mesti dibaca dengan baris kasrah. Aid. Aid. Selamat hari jadi. Aidul miladis sa'id. Aid merupakan ulang tahun, milad kelahiran, sa'id yang bahagia. So, selamat hari jadi. Happy birthday. Aidul miladis sa'id. Aidul miladis sa'id. Aidul miladis sa'id. Aidul miladis sa'id. Selamat hari jadi. Kalau tuan-tuan tengok kat sini, sana halwah. Sana halwah. Yang bermaksud selamat hari jadi. Sana halwah yang berwarna merah ni. Sana halwah yang berwarna merah ni merupakan adalah amiyah. Dia bukan fusha. Bukan fusha nah, dia amiyah. Sana merupakan tahun. Halwah ni manis. Tapi manis bukan halwah. Manis adalah hulwah. Hulwah. Kan? Jadi di situ kita sudah tahu ni adalah bahasa amiyah, bukan bahasa fusha. Tapi kita selalu tengok dalam WhatsApp, dalam Telegram, dalam Facebook kan. Dalam social media dapat akan menggunakan sana halwah. Sana halwah ni walaupun dia amiyah, dia pendek dan dia comel, sana halwah. Kalau Aidul Milad Sa'id dia fusha tapi dia panjang dan sebutan dia agak berat sebab ada Aid Miladis Sa'id. Dia panjang. Tapi kalau tuan-tuan nak guna sana halwah dalam social media tak ada masalah apa. Tak dosa pun. Tapi nak abang kata Aidul Milad Sa'id merupakan fusha, sana halwah merupakan amiyah. Amiyah yang comel, cute, comel, sana halwah. Okey. Kemudian selamat berjaya. Okey, selamat berjaya. Ucapan selamat berjaya adalah hazzun sa'id. Hazzun sa'id. Hazzun ni maksud dia apa? Maksud dia nasib. Nasib. Sa'id bahagia. So nasib baiklah. Good luck. Good luck. Nasib yang bahagia, nasib yang baik. Tapi tak digunakan kan? Yang highly recommended adalah yang ini. Bitaufiq wan najah. Bitaufiq wan najah. Contohnya Ali mengucapkan bitaufiq wan najah kepada kawan dia Zaid. Ali tak guna hazun sa'id ni, dia tak guna. Dia guna bitaufiq wan najah. Ucapan good luck yang highly recommended. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok bitaufiq wan najah ni, dia bukan sekadar wish, bukan sekadar ucapan, dia merupakan doa. Satu ucapan yang mengandungi dua doa. Okey. Bila Ali kata bitaufiq wan najah kepada Zaid, seolah-olah Ali mendoakan bitaufiq, semoga kamu mendapat taufik dan hidayah dan ilham daripada Allah untuk menjawab exam. Dan setelah itu saya mendoakan kepada kamu an-najah, kejayaan. So Ali mengucapkan satu ucapan yang mengandungi dua doa, itu doa supaya kawan dia Zaid tadi mendapat ilham ketika menjawab peperiksaan, dan juga mendoakan kepada kawan dia Zaid tadi dengan doa yang kedua, itu kejayaan. Mudah-mudahan kawan dia setelah mendapat ilham menjawab peperiksaan mendapat juga kejayaan di akhirnya. Dia ada dua doa. Tapi memang pun sesuai bitaufiq wan najah kita ucapkan kepada kawan-kawan ataupun siapa-siapa saja yang nak masuk exam ataupun nak pi masuk pertandingan kan, pertandingan memasak ke, memanah ke, apa-apa sajalah. Sebab kemungkinan orang tu sudah study, sudah berlatih, tapi ada biasalah kadang-kadang ni soalan contohnya dalam exam, soalan di luar buku, di luar silibus, ataupun ketika pertandingan orang tu dah tak larat, lemah kan, ataupun hilang fokus. So kita mendoakan kepadanya bitaufiq, bitaufiq hidayah, ilham, mendapat kekuatan daripada Allah dan akhirnya mendapat kejayaan dalam peperiksaan ataupun pertandingan yang mereka lalui.
Okey. Last sekali adalah tahniah. Tahniah. Tahniah ucapan yang sebenarnya adalah mubarak. Mubarak. Sebab tu kita nak ucap selamat hari raya, kita akan mengatakan Aidun Mubarak. Aidun Mubarak. Kita tidak pernah mengatakan Aidun Mabruk. Aidun Mabruk. Mabruk ni adalah amiyah. Mabruk adalah amiyah. Kita ucap tahniah, kita kata mabruk. Mabruk. Sepatutnya mubarak lah. Mubarak. Tapi selalunya orang kata mabruk. Ni sama juga kita akan jumpa dalam social media. Mabruk, mabruk. Mabruk ni, dia nampak macam lagi grand. Dia bukan comel, dia nampak lagi premium lah daripada mubarak. Sebab mabruk ni dia akan kedengaran seperti bravo. Bravo. Mabruk. Mabruk. So, yang fushahnya adalah mubarak. Yang amiyahnya adalah mabruk. So, sana halwah adalah nampak macam comel digunakan dalam social media. Boleh digunakan walaupun dia amiyah. Dan mabruk merupakan tahniah yang amiyah dan nampak lagi grand, lagi premium. Boleh digunakan dalam social media.